Jadi kalau dia tu jenis orang yang bahasa macam, maknanya bukan Tuhan lagi. Ya? Ghafur, pengampun. Itu sifat dia maha pengampun, rahimun, jadi pula penyayang. Jadi walaulah manusia ni kata dapur dia pun, dia tidak berlayak mengambil tindakan. Bila silap tak, bahaya terlalu tidak. Jadi kalau dah nampak kesilapan tu banyak, wajar dia ambil tindakan, barulah kena tindakan tu. Itu memang sifat Allah ni. Jadi bayangkanlah, kalau sebuah kerajaan misal, sudah tentu nak cari sebuah kerajaan ni, di mana rakyat dari Nabi itu semua 100% setuju ke kerajaan. Tak jumpa atas dunia. Dia kata tak ada orang yang lebih pada Nabi dia. Nabi juga kena dia melana-lana. Kata Nabi, Nabi pun tak kena juga. Dia berbelak lah kalau tak kena dia tidak Nabi. Kok Nabi ni orang kata uduh, orang mati, orang kata gila, orang kata tukar sahih, macam-macam. Jadi kalau tidak Nabi ni, orang kata gapo-gapo pun, nyium jalan patutnya. Jadi berarti kalau orang yang tidak sanggup tebar telinga, tak boleh nak masuk ke dalam politik ni. Tak pasti dah orang kata. Betul ke orang kata, tak betul ke orang kata. Baik ke orang kata, tak baik ke orang kata. Itu tak selepas dah tu. Habis. Tidakkah mereka mahu bertobat kepada Allah dari setiap amalan kufur yang bertentangan dengan kitab mereka? Tapi tobat tu hak mana tindakan yang diambil bertentangan dengan perintah yang ada dalam kitab tu. Jadi kitab tu kitab yang diturun kepada Nabi dia lah. Kalau Bani Israel, Taurat, pada itu Injil. Mana perintah daripada Injil atau Taurat, dia tak ikut. Jadi orang yang Bani Israel itu, dia kufur dengan Allah bukan bermakna dia mengatakan Nabi Muhammad saja. Dia sudah mengatakan dengan kitab dia dulu, dengan Nabi dia bawa dia mengatakan juga. Jadi kan Nabi Muhammad pun dia mengatakan juga. Jadi memanglah wajah tu sudah kufur. Jadi dia sudah kufur dah bagi. Selepas itu mereka kufur pula dengan Al-Quran. Dengan bukti pada perkataan melalui pertengkaran. Bila balok, dia tolak Quran. Quran ni ciptaan Muhammad atau Muhammad tiru daripada Taurat. Sebab memang lah. Di dalam Quran tu, dua surah awal, Baqarah Ali Imran tu, memang menceritakan isi kandungan Taurat. Jadi dia tengok hal tu tak. Macam Quran ni, paling ni daripada Taurat lah, tiru daripada Taurat, boleh Quran. Alif. Tinggalnya tu dalam Quran ni, berbahasa Arab. Dia dalam Taurat berbahasa Ibrani. Ini tidak beza. Tapi Taurat, Injil disalin kepada bahasa Arab itu oleh orang Arab juga. Orang Arab tak jadi padri macam daya kepada Kharijah tu kan. Ialah orang yang menterjemahkan Injil tu. Kemudian dengan bukti yang lebih daripada nabi yang terdapat dalam Injil, sebagaimana firman Allah Ta'ala pada ayat kemudian. Dan ayat itu kita akan baca dengan berusaha lah. Ayat itu kita akan baca dengan berusaha. Qala Allah Ta'ala Man Masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani at-ta'am unzur kayfa nubayyin lahum al-ayat thumma unzur anna ya'lamun. Ayat 75. Allah berfirman, katanya Isa itu Al-Masih
anak Maryam. Isa al-Masih bin Maryam tidak lain hanya seorang rasul. Jadi kalau orang Kristian menganggap Isa itu ibnu Allah atau Isa itu Allah, jadi Allah mengatakan tak lebih daripada Isa itu seorang rasul. Dia tu anak seorang perempuan yang bernama Maryam. Qad khalat min qablihi ar-rusul, seperti hal para rasul sebelum. Jadi tak ada apa istimewa, artinya kalau rasul sebelum dia tu orang biasa ya, maka Isa ni pun sama. Jadi tidaklah siapa tahap dia tu boleh dianggap sebagai Allah ataupun anak Allah. Wa ummuhu siddiqah, sedangkan ibunya adalah seorang wanita yang sangat taat. Kana ya'kulani ta'am, kedua-duanya juga jenis bahasa makan-makannya orang lain lah. Jadi kalau dia tu jenis orang bahasa makan, maknanya bukan Tuhan lah tu. Jadi kalau makan perkara Tuhan lagi tak, jadi berdoa lah. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat. Fikirkanlah, renungkanlah bagaimana kami telah menerangkan tanda-tanda dan bukti kepada mereka itu. Ada tanda-tanda dan kenyataan terhadap Isa dan juga mak dia. Sumawdur anna yukun, kemudian tentang kerasulan Isa itu, perhatilah bagaimana mereka itu dipalingkan. Ibnu Maryam atau Isa adalah Rasulullah dan ibunya seorang wanita yang benar. Mereka adalah makhluk baru dan keduanya adalah manusia yang makan makanan juga berhadap. Dua-dua tu makan. Bila makan, sudah kecil. Manusia ni bila makan, dia buang. Jadi Isa pun berlakulah makan dan buang. Jadi tidak ada apalah keistimewaan selain daripada dia tu Rasulullah. Mana kita hormat, kita agung dan besar dia tu atas martabat Rasul, bukan martabat Allah. Qul ata'buduna min dunillah ma la yamliku lakum darran wa la naf'a wa huwa as-sami'ul 'alim. Allah kata lagi, katakanlah wahai Muhammad, ata'buduna min dunillah, apakah kamu memperhambakan diri kepada selain daripada Allah? Nak berabdi kepada bukan Allah. Yang dia tu pulaknya ma la yamliku lakum darran wa la naf'a. Sesuatu yang tidak berkuasa untuk memberi mudarat ataupun memberi manfaat kepada kamu. Adakah mu nak sembah, nak beribadat selain daripada Allah kalau dia tak memberi manfaat dan mudarat kepada manusia? Wallahu huwas sami'ul 'alim. Sedangkan Allah itu Maha mendengar lagi Maha tahu, Maha mengetahui. Itu di antara sifat-sifat Allah yang berbeza daripada makhluknya. Biasanya dia tu as-sami', Maha mendengar, bukan mendengar saja. Maha mendengar, al-'alim, lagi pun Maha mengetahui. Itu di antara sifat Allah yang tidak sama dengan sifat makhluk. Tetapi makhluk mendengar dan juga tahu. Kata Syekhnya, ayat ini suatu peringatan terhadap akidah yang telah disabitkan pada Taurat di tempat yang tinggi. Mana dalam Taurat ada sebut dah.
Akidah Rasul. Masalah itu berhubung dengan masalah ketuhanan Isa. Dan 3 uknum. 3 bahagian. Penjelasan. 3 uknum itu dia panggil uknum anak, uknum ibu, uknum bapa. 3 uknum. 3 unsur lah. 3 unsur. Jadi 3 unsur ni sama ada dia bercantum di dalam satu tubuh, dia masuk isi kita, ataupun dia bergabung semua menjadi satu, yang kita tidak boleh beza di antara satu bahagian dengan bahagian lain. Itu dia panggil 3 uknum. Masalah ini datang dari golongan yang bodoh daripada kaum Tabi'ah. Kaum bodoh ni iaitu kaum yang tidak berpengetahuan, orang tidak ada ilmu. Dia mikir diri itu, dia buat simpulan yang mana tidak mempunyai asas ilmu. Yang mana mereka meniru seperti para ulama. Walau itu tiru. Kalau ulama sebenarnya dia orang juga, tapi orang ni orang ahli ilmu ulama ni, orang ahli fikir. Jadi ahli fikir ni dari sejak zaman bila lagi pun wujud di dalam masyarakat. Dia ulama ni merupakan pemimpin bagi masyarakat. Ataupun boleh dikatakan juga ada syariat ataupun apa ni agama yang dibentuk oleh para ulama ni. Bila sana di masa-masa lampau, dia mampu berfikir dan membuat satu peraturan yang benar dalam masyarakat. Mereka dapat mengalahkan pelbagai kaum melalui kekuatan para raja. Para ulama ni, dia duduk di bawah raja. Raja tuan utama mana tuan raja. Jadi raja dengan utama ni benda yang tidak boleh kira-kira daripada dulu sampai sekarang pun. Jadi sekarang pun berarti pihak pemerintah dia perlu kepada orang-orang berilmu, orang-orang bijaksana. Jadi buah fikiran dia ambil daripada itu lah. Undang-undang peraturan dibentuk oleh raja melalui orang-orang bijaksana. Jadi dua itu perlu bergabung dan bekerjasama di dalam urusan kenegaraan. Jadi disebabkan oleh keperluan politik, mereka telah merusakkan fitrah orang ramai. Jadi ukurnya masalah politik lah, masalah pentadbiran masyarakat. Jadi silap itu berlainan, berbeza, boleh membawa pada pusat orang. Itulah maksud firman Tuhan, qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl wa adallu katsira wa dhallu 'an sawa'is sabil. Jadi Allah mengingat kita pesan kepada ahli kitab. Jadi pesan kepada ahli kitab ni tak kira lah daripada kalangan Yahudi ke Nasara ke ataupun Muslim ke. Muslim pun dia kalangan ahli kitab juga, orang-orang yang baca kitab itu. Jadi Allah sebenarnya dia katakanlah, wahai ahli kitab, orang-orang yang menerima kitab-kitab yang dibawa oleh para anbiya yang lalu. Dia pesan apa? La taghlu fi dinikum ghairal haq. Janganlah kamu terlalu melebih-lebihi dalam keagamaan. Ghulu, melampau. Jauh. Ekstrem. Kata orang. Ekstrem dia mana? Ekstremis. Jadi melampau di dalam agama ni dilarang oleh Allah. Jauh. Kalau nak jujur, jauh. Kalau nak kami, jauh. Jadi hak jauh tu tak sih. Walau dia kata kau ni lah paling kami. Kau paling kami tak sih. Tapi bukan terang dia
dipanggil hulu. Dalam satu hadis yang berkata iyyaka wal ghulula fid din. Iya yang mana uhazziruka. Aku mengingat bahaya kamu melampau di dalam hak agama. Bila orang kakak tak tumpang kita, pokok melakot. Dia lera tu. Dia panggil hulu. Kakak tu tidak membawa ketentraman. La ta'lu fi dinikum ghairal haq. Jangan lebih-lebih dalam keagamaan sehingga keluar dari garisan agama yang sebenar. Ya bila lah melampau punah lagi. Kalau ayat lengkap-lengkap kalau pelajar yang agama dia butuh. Dia sudah sedia. Jangan tak uduh dia, jangan tak uduh sangat. Jadi kalau kami doa saja. Tak kami tengok ni orang beragama ni nak kami doa ni. Doa. Tapi walau dia tahu kena doa tak siapa pun, itulah dia baca. Jadi di dalam Quran dia panggil hulul. La ta'lu fi dinikum. Kita itu ajaran agama pun jangan melampau. Jangan lebih daripada sekali. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu. Satu lagi, tuan-tuan. Jangan kamu ikut kemahuan golongan yang tersesat sejak dahulu lagi. Jangan ikut area golongan sesat. Kok sah-sahnya ni tak berpelajaran. Ataupun belajar tak sampai mana. Tak sampai mana lah. Belajar. Tapi ikut area golongan yang tak berilmu tu. Qad dallu. Menang itu dah sesat dia. Wa adallu katsira. Golongan yang telah sesat sejak dahulu, yang telah sesat qad dallu wa adallu katsira, dan menyesat banyak orang. Ramai orang semua sesat dia. Wa dallu an sawa'is sabil, dan mereka telah sesat daripada jalan yang lurus. Jadi hak ni tak segera ni. Segera ni kadang-kadang kita buat kita lah yang paling terbaik. Hak paling betul, paling cermin. Jadi orang lain tu kita boleh tak kata lah. Ulama tu tahu dalam bab zahir. Seseorang yang tetap dikatakan zahir, kecuali dia melihat orang lain itu lebih baik daripada dia. Kalau kita masuk dalam kita lah lebih baik, tak apa kalau dia zahir. Kami pun kita, lebih pun kita, alim pun kita, hidup kita belakang. Jadi hidup kita belakang tak ada, kita nak terima teguran orang tak. Kalau tegur pun tak wajar, pasal kita lebih pada dia. Ini pun satu penyakit. Hal demikian di situ. Ini kata Allah. Ini katanya Muhammad bin Abdullah. Di situ memang benar berlaku pada ulama Yunani. Dan satu golongan ulama Parsi dan hampir keseluruhan golongan Brahman India. Jadi hal ini benar boleh disaksi. Kita boleh tengok benar tu ulama Yunani. Yang Yunani ulama lah. Dan satu golongan ulama Parsi. Ini bangsa-bangsa yang agung-agung belakang ni. Dan hampir keseluruhan golongan Brahman di India. Jadi orang ni telah pun kita tahulah melalui berita dan bacaan buku-buku. Jadi ni orang ni dia melihat dia yang tertinggi, dia yang lebih, dialah segala-galanya. Maka perkara yang seumpama
tidak mustahil wujud juga di dalam gulungnya ahli ilmu Islam. Dalam gulungnya ahli ilmu Islam pun ada juga orang-orang yang mengatakan yang dia adalah lebih daripada orang lain. Sehingga diandaikan kalau masuk buat dia, jadi gulungnya dia, Allah juga pakar saya. Alhamdulillah, kita banyak kok jadi berlaku. Jadi hak jadi ni bila jadi studio sebaliknya. Itu ada gulungan kita tu, gulungan orang Islam. Jadi sama ada lahir perasaan tu gila, ataupun lahir senyap-senyap. Orangnya tak tahu dia mana dalam perasaan. Jadi itu ataupun lahir tak keluar. Cuma Syekh Wayak ni apa yang dia tahu ni itu pengalaman dia. Yu'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisan Dawud wa Isa bin Maryam zalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Orang-orang yang kafir dari Bani Israel. Orang-orang Bani Israel yang kafir itulah. Dia ada tidak kafir, ada kafir juga. Mereka telah dilaknat oleh Allah dengan lidah Nabi Daud, Nabi Isa anak Maryam, disebabkan mereka itu menentang dan melampaui batas. Jadi Israel ni memang gitu. Sifat dia ni suka menentang, langgar tempat dia. Jadi terletak kat mata. Jadi kalau kita tengok orang dulu balah nak Palestin tu. Kau penuh lekat janji. Buatlah balah mana sekali tu. Jadi Bani Israel itu daripada dulu lagu itulah. Gulungnya kafir pada Israel itu memang sudah dilaknat oleh Allah, dijelaskan oleh Nabi Daud. Nabi Daud itu Bani Israel juga. Nabi Isa pun Bani Israel juga. Nabi dia sendiri telah raya sifat Bani Israel itu balas. Dia suka deraka, suka menentang dan langgar batas tempatnya. Penyakit ini bukannya khusus kepada orang Nasara sahaja. Malah boleh didapati di kalangan orang Yahudi. Yang mau disebut sini, alladzina kafaru min bani Israil ala lisan Daud wa Isa bin Maryam. Jadi nampaknya berat adalah Kristian. Tapi sebenarnya bukan Kristian, dia orang Yahudi. So, rupa juga dia Bani Israel. Tetapi membincangkan pada kebanyakan Yahudi adalah suatu kemiskinan. Membincangkan pada kebanyakan Yahudi adalah suatu kemiskinan. Kerana mereka tidak mempunyai sebuah pemerintahan. Itu buat agama dulu. Buat agama dulu, kalau kita nak kekek secara Yahudi. Jadi tidak berasa begitu penting. Kerana Yahudi ni pelarian. Kerana semalam tak tahu. Dia tak pernah gila. Sekarang orang Yahudi sudah bertapuk dan bernegara. Apa pula nak kata? Jadi kamu di sini tu yang sebut orang Yahudi ni dilaknat, dijauh daripada rahmat Allah atas keturunan Nabi Daud, Nabi Isa. Sebenarnya Nabi Daud Yahudi juga, Nabi Isa pun Yahudi juga. Buat Yahudi belakang tu. Yahudi belakang. Bahasa tentang orang Nasara adalah mudah. Kerana orang itu ada bentuk pemerintahan. Jadi pemerintahan bentuk orang Nasara ni oleh pengikut Al-Masih. Jadi Yahudi ni memang tak ada. Dia hilang kuasa pada zaman. Demikian itulah didahulukan orang Nasara daripada orang Yahudi.
dia disebut dalam ayat ni. Jadi sekarang dah paling tu model. Orang Yahudi sama dengan orang Nasrani. Jadi dunia ni memang dia sentiasa berubah. Jadi perubahan tu dia berubah dalam semua keadaan. Semua keadaan. Kalau dulu orang Yahudi ni dia adalah yang berkuasa pada keseluruhannya. Orang yang tinggi. Sehingga Tuhan sebut dalam Quran, Tuhan beri ke orang Yahudi ni kuasa mengatur dunia. Yang dunia pada zaman dia. Mana pada orang lebih pada Yahudi ni. Tapi bila mari Nabi Muhammad, tak berapa lama, dia hilang lagi. Tak ada semua. Duduk merata muka. Hampir 2000 tahun Nabi Muhammad meninggal, balik semula orang Yahudi ke tanah asal dia Palestin. Palestin tak ngatar dia tu. Sebab dia apa? Balik semula, duduk dia. Berembak dengan orang Palestin. Jadi orang Palestin itu pun anak-anak dia tu. Bukan lain. Jadi sifat Yahudinya lagu mana? Kita sebut sini. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Nabi sama kanu yafa'aluh. Mereka tidak saling mencegah satu dengan yang lain dalam perbuatan yang mungkar yang mereka kerjakan. Jadi banyak amalan-amalan, video-video, perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan fikir. Orang ada akal, fikir tengok, oh bukan dia lagi. Tapi tidak saling mengingat dan mencegah. Dibiarkan begitu. Itu amalan orang Yahudi. Ucap yang Allah Ta'ala. Jadi amalan ni bukan Yahudi saja ni. Sudah pergi kepada orang lain dah. Kita dengar cerita orang. Orang Singapura pun lupa juga. Sebab dia ambil Pak Yahudi. Dia pakai penasihat Yahudi. Jadi tujuan dia nak ambil Malaysia. Itu balas tak berhenti kan. Jadi sifat mereka ni tidak ada saling melarang perbuatan-perbuatan buruk yang berlaku. Nabi sama kanu yafa'alun, amat buruk sekali apa yang mereka kerjakan. Jadi amalan yang berlaku, kerjaan berlaku tak adalah paling buruk. Tengok muka itu tidak ada usaha menikah, menghalang ataupun menghapuskan. Malah dibiarkan begitu saja. Pada ayat 89, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh, mereka tidak saling melarang. Kemudian satu golongan ketiga daripada Arab, iaitu munafik, yang dihinggapi penyakit nifak dia tu, di mana mereka mendakwa Yahudi dan Nasara lebih banyak kerjasama dengan orang mukmin. Kerana orang-orang mukmin tahu keutamaan ahli kitab berbanding mereka umat ini. Jadi ada pula sebahagian daripada orang Arab duduk orang Islam bekerjasama dengan orang Yahudi dan Nasara. Kerana orang tu orang ahli ini. Orang tu ahli. Orang bijak lah bagi. Sedang kalau Arab ni orang ummi, orang jahil. Yang mulia jahil. Malah orang tu boleh pula berbahasa lain, ada. Nabi suruh nak umat. Dia pada masa itu belajar bahasa lain supaya mengelak daripada penipuan. Bila tak pandai cek bahasa lain kan. Kena tipu selalu. Dan Nabi mendorong umat-umat dia pada zaman itu belajar bahasa lain. Jadi selain bahasa sendiri itu, sudah lama orang yang pandai baca, pandai menulis.
Jadi belajar lagi bahasa lain untuk menguatkan bumi. Maka mereka tidak menerima kelebihan umat ummi. Keutamaan umat ummi itu, jadi nama tak nilai lah. Sebab orang ni suruh pun kemampuan dalam kerja, menegak, apa semua, tak kurang. Cumanya kekurangan dia ni baca menulis. Baca menulis tu tak ada. Dia orang ni tidak perlu kepada tulis. Daripada royak je. Orang tua kita zaman dulu lah, zaman orang tua yang tidak pandai baca menulis kan. Orang tu dari sudut ingatan dan ketahanan baik. Orang sekali lah dia royak. Dia ingat dah. Kita ni ulang beberapa kali tak. Pasal ditulis. Ada tulis, ada keset, ada gambar. Sebab ada belakang tu. Jadi ingatan kita kurang. Mereka tidak dapat menerima kelebihan umat ummi, menguasai keadaan mereka. Karena bertentangan dengan ahli kitab. Jadi kalaulah orang Arab tu bila mereka, orang tak percaya lah, sebab lama orang bodoh. Lama orang tidak ahli ilmu. Jadi orang tidak ahli ilmu ini boleh menguasai kepada orang berilmu. Dengan sebab itu mereka tidak boleh bersama dengan orang mukmin pada batinnya. Pada hakikatnya. Kali sama lah. Jadi kalau sama pun dia kelihatan lekeh juga. Sebab orang ni tidak berpengetahuan. Allah berfirman, "Tara katsirun minhum yatawallawna alladhina kafaru. Sama qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu 'alaihim wa fil 'adzabihim khalidun." Engkau dapat lihat Muhammad. Memboleh perhati tengok. Katsiran minhum. Ramai di kalangan mereka. Bahawa mereka itu banyak yang memilih orang kafir sebagai kepala. Ramai di kalangan mereka latih orang-orang kafir. Jadi ketua-ketua dia. Nabi sama qaddamat lahum anfusuhum. Alangkah kejinya bakal yang telah mereka sediakan untuk hari esok. Artinya buruk benar tu. Hidup latih orang berlaku itu. Akibat di belakang harinya, dia akan terimalah keburukan itu. Itulah sama qaddamat lahum anfusuhum. Apa dia? Ansaqitullahu alaihim. Iaitu kemurkaan Allah terhadap mereka. Bila dilatih, melatih orang-orang kafir itu menjadi pemimpin, jadi ketua, duduk atas kita, Allah marah. Wa fil 'adzabihim khalidun, dan mereka pula kekal di dalam azab. Sudah betul lah. Kalau latih orang itu kata dan dia mereka. Jadi kita jadi hamba. Jadi kita jadi hamba macam mana nak dapat nikmat? Tak ada chance nak dapat nikmat. Kau tengok orang Melayu duduk di Singapura, mana ada boleh nikmat orang Melayu. Sebuah rumah 10 tikap misalnya. 10 tikap tu ada lah. Orang Melayu berapa orang. Nak kecek kasar tak berani. Gocok kali. Apa terpulak kalau nak bersatuan. Kau jauh. Jadi orang duduk situ tu semata-mata duduk jauh. Nak makan nak belok je. Kau dah tu je pergi perut duanya. Kau tidak gana tu tak boleh duduk. Jadi orang dia tak apa duduk belakang mana-mana. Lupa kita pun boleh. Dia duduk orang Melayu lama, dia jadi bodoh, tak tahu, gitu je. Dan kan, dia tu tahu sangat. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilaihim mattakhadhuhum awliya walakinna katsiran minhum fasiqun. Kalau mereka itu percaya kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad, kalau dia itu percaya, mudah sekali.
Jadi kalau bukalu itu menunjukkan bahawasanya dia tidak percaya. Kalau mereka itu percaya kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad, wa ma unzila ilaihi, dan percaya juga kepada apa yang diwahyukan kepadanya. Percaya ke wahyu yang diturun kepada Nabi itu. Kalau orang itu percaya sungguh, mattakhaduhum awliya, sudah tentu mereka tidak akan milih orang-orang kafir sebagai tuan. Maknanya, kok sakit agak panggil amal ni? Tak terjawab. Tak terjawab. Kau ni kena duduk atas kepala alim ulama, kena memikir. Lagu mana? Nak meletak sebuah negara yang hidup bermacam-macam tahun supaya aman, lagu mana nak buat? Jadi langkah yang dibuat oleh Kerajaan Barisan Nasional tidak mengerti parti ni. Nak bayar. Jadi dia dilatih belakang ketua. Menteri-menteri itu ada. Cina ada, Kadazan ada, Batok ada. Ada belakang. Jadi orang ni orang tidak Islam ni. Orang tidak mu'min ni. Apa nak kata pula? Jadi Tuhan kata kalau latih orang ni jadi awliya, jadi orang rapat, jadi ketua, jadi menteri, berat ni. Kalau dia sungguh beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, dan beriman kepada wahyu, dia tak ambil orang ni jadi ketua. Mattaqaduhum awliya. Pasal apa? Walakinna katsiran minhum fasiqun. Tapi hak paling ramai dari kalangan mereka ni kacau, jahat. Bagaimana? Zaman dah berubah. Zaman dah berubah. Lalu kita renungkan. Kita renung, tidak renung kepada kaki ini. Renung kepada tadbir Allah. Bila sepuluh ramai, amin deko. Jadi cara sepuluh ramai sambut deko dengan pakak. Dengan pakak. Jadi pakak dia buya ke bukan suruh. Bui, menteri kawan, benih mula-mula. Dia bui kaki itu dia jadi beti. Pak beti jadi pohon. Dia pohon besar tu. Pohon besar. Jadi lo ni dari sudut peratus, ni pengundi, mana ramai Gak dia pula masuk semacam. Ipik macam. Dia ipik semacam. Gak kita pula kesok semacam. Jadi hak ni tak tahan. Hak ni tak tahan. Jadi mengikut tadbir Allah. Jadi Tuhan tu beri ilham kepada arwah tu ramai dulu lagi. Melatih tua daripada sambakan yang itu. Kang Kiusing. Mula-mula gitu kan. Jadi latih orang ni. Jadi daripada pelatihan awal itu dia berjalan terus sehingga ke hari ini. Jadi bila sampai ke hari ini, Pulau Pinang kawan dia ada. Kalau ada orang Melayu nak jadi ketua menteri, kalau mengundi tak mula bila tak benar. Pulau Pinang tu. Tapi oleh kerana baris tak ada bukti benar kalau lupalah. Baik. Jadi benda itu berjalan terus. Kalau kita tengok berjalan terus, itu atas kanak siapa? Memang atas kanak Allah. Sebab ia menggerakkan segala-gala benda yang wujud di alam nyata ni, tak ada orang lain. Dia seorang aja. Kalau dia kata pilih, tak ada nak ikut.
sekali belakang. Saya dah dulu. Mana dia? Apa ada tu? Ada. Kau dia nak ke tu? Kau dia nak ke tu? Jumpa. Tapi soalnya, perkara yang berlaku itu tak berlaku mengikut kehendak dan tadbir dia. Di mana kita ni buat tak lebih daripada ikut apa yang ditetap oleh Allah. Kita ada usaha pilih, tapi kita ingat kita pilih di dalam pilihan Allah. Bukan kita pilih kalau Tuhan tak tahu. Hamba ni memilih di atas kehendak yang Allah Ta'ala suruh pilih. Kita tak boleh pilih. Kalau Tuhan tak say, kita nak pilih. Tuhan dah ambil ni lah, aku nak ni. Tak boleh. Tak boleh. Lepas tu kita mesti tu, mana ada parti kemenang tu, kemenang. Yang ledak, Tuhan nak gitu tu. Tuhan nak gitu. Dalam ni parti sosial, lain. Ada lagi nama dia. Nama ada lagi. Parti gapo lagi. Banyak dia parti-parti hak lainnya. Tak perlu ni pun lain. Banyak dah lain. Tapi hak kekal tu kekal juga. Jadi hak kekal tu atas kehendak Allah tu. Jadi kita setuju ke, kita tak setuju ke, tetap berlaku. Jadi kita nak tahu tetap berlaku hak dia ke tidak hak dia tu. Arti kalau benar tak berlaku tu yang ada tu. Misalnya pilihan raya lah esok. Tiba-tiba benar satu kaki. Maka benar itu memang tetap Allah mengatakan mesti ke mana-mana. Ibu ke Austa ke Layabu terhak. Soal dia benar dia. Kalau kawan tu je. Tapi oleh kerana usaha kita tu celah tu kita buat usaha kita. Kita buat usaha kita. Sedangkan usaha kita tu adalah baca tepek ya kalau kita kira. Tepek kita kuat. Walau kan yu'minuna billahi wan nabi. Sekiranya mereka beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Nabi, wa ma unzila ilaihi dan beriman kepada wahyu yang diturun kepada Nabi, mattakhaduhum awliya. Mereka tidak ambil, tidak pilih orang kafir jadi tua. Walakinna katsiran minhum fasiqun. Tetapi kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik, orang-orang yang boleh merosakkan suasana masyarakat. Itu fasik. Selepas itu akan dibahaskan masalah yang lain pula. Iaitu 3 golongan. Di mana mereka itu paling dekat bagi menerima kebenaran. Sifat berseteru yang amat sangat di kalangan orang Yahudi dan musyrikin, kerana orang muslimin bersayang dengan mereka dalam politik di Mekah. Bersaing tidak? Bersaing dengan mereka dalam politik di Mekah. Manakala di Madinah, ia bersaing dengan politik orang Yahudi. Pada zaman kebangkitan Rasulullah di Mekah, mengikut kenyataan sejarahnya, orang Yahudi dah ada, orang Nasara dah ada di situ, orang musyrik sama juga situ. Gulungan 2-3 tu ada orang muda di situ. Jadi bila Nabi naik, Nabi lahir, maka Nabi bentuk satu gulungan keempat berarti gulungan yang terbaru.
Jadi di Mekah sendiri itu ada beberapa golongan pula di kalangan Arab tu yang kesemuanya mengaku ikut Ibrahim berlaku. Dia panggil Hanifi berlaku. Tapi masing-masing buat lagu masing-masing. Cumanya kok yang masih kekal usul pengajaran Ibrahimnya ialah kok golongan daripada golongan Nabi itulah. Golongan Nabi itu kekal di atas milah Ibrahim. Iaitu amalan dan sebagainya. Dan puak-puak ni lah yang menjagakan Baitullah daripada dulu lagi. Jadi bila begitu, hubungnya orang Mekah ni dengan orang Yahudi dengan Nasara daripada dulu lagi. Kerana orang ni orang ahli ilmu. Jadi ahli ilmu ni dia memang dia mulia daripada orang tidak berilmu. Dan orang berilmu dengan sendirinya bila berdepan dengan orang tidak dengan orang ahli ilmu, orang tidak ahli ilmu dia kena tunduk kepada orang ahli ilmu. Kerana apa yang dikatakan oleh ahli ilmu tu, orang tidak ahli ilmu tak tahu. Tak tahu. Tak boleh royak. Jadi kalau salah. Sebab kita nak parti salah. Dia parti tu hanya jadi pemimpin dah apa kan? Itu kita buat. Dah parti. Tak tahu parti mana-mana. Tak berapa orang yang ada parti ada. Tapi ada parti tu pertama orang berilmu. Yang kedua pula orang yang ada daya usaha nak menubuhkan satu parti. Jadi dengan sebab tu dia kalau boleh, orang di bawah tu jangan tuduh. Kalau boleh, orang di bawah ni jangan tuduh. Tuduh dia boleh rayak gapo saja itu terima. Jadi dia ketika menjadi pemimpin. Lama duduk. Jadi kalau ramai orang berilmu, orang tahu, dari situ. Dia rayak ke ni, aku tahu. Rayak ke ni, aku tahu. Jadi, mungkin dia tak akan jadi pemimpin lama. Orang lain pula akan naik. Akan bertukar pemimpin. Tak jadi aku pilih dia ni. Setengah, tak jadi apa. Orang lain pula. Jadi bertukar pemimpin. Maka dia boleh buat. Itu, kalau sekiranya orang itu berilmu lah. Jadi kalau tidak berilmu, dia bakal biar. Boleh tidak nampak. Untuk kita juga. Gitu lah. Jadi di sininya Tuhan sebut satu ayat. Tuhan kata ayat 82. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladina amanu yahuda wal ladina asyraku. Sesungguhnya akan kamu dapati, dia kata kepada Nabi. Ayat ni turun kepada Nabi SAW. Royak bahawa kamu akan dapati manusia yang paling keras permusuhannya. Musuh berat benar dengan orang mukmin ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Orang ni lah musuh tak. Orang-orang Islam tidak bertentangan dengan orang-orang Nasara pada masa itu. Mereka adalah orang yang paling dekat sekali kasih dengan orang Nasara tu kan, dengan orang Yahudi dan juga orang musyrik. Orang ni enggak kali tua ni. Kali tua tak. Allah berfirman pada ayat 82, la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Zalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastaqbilun. Dan akan kamu dapati pula orang-orang yang paling dekat kecintaannya, kasih sayangnya terhadap para mukmin ialah mereka yang berkata kami orang-orang Nasrani, orang-orang Kristian yang kita panggil. Karena di antara mereka itu ada pendeta-pendeta dan ahli ibadat, dan mereka pula tidak sombong. Jadi ada dua ayat. Orang Nasrani berbeza dengan orang Yahudi. Orang Nasrani dia sifat lembut,
sifat kasih sayang ada dengan orang Islam. Tidak macam orang Yahudi dengan orang musyrik. Orang musyrik tak ada. Tak ada sifat kasih sayang, tak ada sifat terima rasa pada orang mukmin ni. Berbeza dengan orang-orang Kristian. Kucanya dia sebut apa? Bidzalika bi'annahu. Kisahnya kerana di kala ni orang-orang Nasara tu ada gulungan kisisi dia kan. Kisisi ni artinya ahli-ahli ibadah, ahli-ahli hukam, ahli-ahli saud dia. Kisi. Pendeta-pendeta dia. Lepas tu waruhbana dan juga ahli-ahli ibadah. Ada ulama-ulama dia, ulama fiqh ke, ulama tasawuf ke. Jadi ulama dia ni tidak sombong. Tidak bersapan. Annahum la yastakbirun. Orang ni tidak bersapan. Sebab itulah Mahdi baru ni pergi jumpa dengan Puk. Puk tu tidak Puk Yahudi, tu Puk Kristian. Puk Kristian. Puk tu enggak Puk ni. Bahasa Inggeris. Dia berkata Puk. Jadi kalau Arab dia panggil Kisisi. Ulama tu ulama Sufi. Kisi. Ruhban tu ulama fiqh. Ulama undang-undang. Jadi dua tu lah. Dalam Islam tu ada. Dalam Kristian tu ada. Yang mana ayatnya, gulungan ahli ilmu dia ni tidak jadi bersapal tu. Tidak jadi sombong. Tapi jupanya Puk bau ni pun, orang marah dia. Orang tak marah. Jumpa ni memang kalau biasa. Kita sini ni, kerana tak ada orang dia. Kerana tak ada orang dia. Kalau dalam masyarakat Arab dulu, orang dia sekeliling. Sebelum lahir Nabi Muhammad sebagai Rasul tu, dan Nabi Muhammad jadi Rasul pun, orang Kristian, orang Yahudi tu duduk sekeliling. Di Mekah tu kalau kita baca sejarahnya, Bani Qainuqa, Bani Ghatafan, Bani Najran, macam-macam bani. Semua tu puak-puak Yahudi saja. Dim-dim. Tak nak lain, puak-puak dia saja. Tak kalau puak-puak ramai, itu dah ada puak-puak tu ada. Ulama-ulamanya. Ramai pula ulama-ulamanya. Satu dia Yahudi. Orang Nasara. Dalam sebuah masyarakat tu berartinya duduk 3 kelompok tu ada dan jangan tu lagi. Jadi bila Nabi bangun, Nabi boleh mentarbih. Itu semua ada. Tapi akhirnya lah orang Yahudi Nabi hamba. Dalam sejarah Nabi hamba. Tak menaduk dalam keseluruhan Arab kerana orang ni lah yang menjadi duri. Aku jadi duri dalam daging. Semua hak ke mereka buat tak kena berlaku. Maka akhir dihamba daripada sekolah Arab, larilah dia tak tahu ke mana duduk kata-kata. Jadi akhir sekali orang putih menyamar jadi orang Islam, mengaji di Mekah 2-30 tahun, mengajar di Mekah dan menulis mengajar di Mekah. Atau balik ke pusat, bolehlah latih ke Yahudi. Orang putih dia pandai, dia boleh jadi Islam, dia boleh jadi hidup. Dia pandai. Yang kata orang Islam cahaya. Orang Islam cahaya, orang Islam ni mudah cahaya. Dan lepas tu, Anwatan, masuk Islam. Kira Anwatan, so tu gap orang lain jadi. Islam dia tu. Tapi kena ingat. Anwatan masuk tu, gap pun nak jadi ke orang lain. Dia Cina pun dia beradik tu. Dia kurang. Anda.
Jadi kita nampak orang mula-mula sekalinya, saya masuk, sama yang tanya cak habis. Habis itu, sama yang tanya cak. Berapa lama dah, sama yang tanya cak tu tak boleh apa, ini tak boleh duduk ni. Masuk, anu apa, baca ni semula. Habis. Nanti lah, kenapa? Peran. Ya sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidu min jam'an mimma 'arafu min al-haq taquluna amanna faktubna ma'asyahidin. Jadi di sini Tuhan ceritakan kita sifat orang-orang sisi ni, maknanya pendeta-pendeta dari kalangan orang Kristian, Ruhban dia. Orang ni orang Arab juga ni. Orang Arab juga, Arab Kristian. Sebab itulah Arab Kristian ni lama, di Lebanon lama. Kalau pergi ke Lebanon, perjalanan capur kita tahu mana satu Islam, mana satu tidak Islam. Kena kecek atau kena ke Yahudi, atau kena ke orang Islam. Muka kecek Arab. Ini Arab belakang. Jadi sifat pendeta Kristian lagu ni yang tadi. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul. Mereka itu bila mendengar wahyu yang diturun oleh Allah kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad tu, dia dengar baca Quran tu. Tara a'yunahum tafidu min ad-dam. Kamu tengok mata tu melengah air. Dia dengar baca Quran, kesedihan, perasaan dia kan. Sebab dia kena wahyu Allah. Jadi dia ni nak ikut tak boleh. Mungkin dia belinya air mata tu faham nak ikut tapi tak boleh ikut. Bapa boleh ikut. Allah. Kalau kita duduk istimewa sebelum kita boleh. Kalau ikut tu lagu mana tak tahu lagi kita. Turun daripada takhta tu, ke bawah tu, berapa kita nak boleh tak tahu lagi. Jadi mungkin tak tertinggal waktu. Jadi, yalah nak ikut tak boleh. Dengan sebab tu, dia boleh mengalirkan air mata. Pasal apa? Mimma arafu minal haq. Kerana dia tahu benar kebenaran. Kebenaran, ayat baca tu Allah. Tapi nak ikut tak boleh. Ini soal. Cuba kita lah. Kita pilih Allah besarnya rumah ni kami. Kita. Tapi kita tak boleh milih. Ni, nak tak boleh milih. Saya baru sedih juga. Dia ajak muda tak tua. Juga umur robek tulat. Jadi sedih berasa. Berasa sedih. Sebab kita tahu. Jadi boleh jadilah juga. Kerana nak ikut tak boleh. Yang kita yang tahu. Rupa orang tak ada gigi. Tak ada gigi. Makan orang petas tidak. Orang gigi tidak. Ingat orang jangan dulu. Melengok. Dia gigi tak ada. Mamah tanya kat tu, tanya kat ni. Lagu tu lah ibaratnya. Lihat putih-putih. Yaqulun, mereka berkata, Rabbana Yaqulun, mereka berkata, Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Tak ada orang nak buat. Cuma riwayat Tuhan je. Wahai Tuhan kami telah beriman. Catatkanlah kami bersama golongan orang yang menyaksikan. Dia riwayat 100 kali, aku yakin. Kita dah Allah, aku nak tinggal tak ni. Nak tinggal tak ni. Itu.
Jadi hal ni boleh jadi banyak lah. Pertama ni kita kata misal kalau di dalam gulunya umat Islam ramah gulunya ni bermusuh antara satu gulunya dengan satu gulunya bermusuh. Jadi tengah gulunya itu dia tak sanggup tinggal keluarga dia, warga dia, sedih dia, kok dia dah satu gulunya tak sekali nak tinggal. Jadi dia percaya tak betul hal ni, kok dia duduk tak betul hal ni, tapi nak tinggal tak agama dia tak tinggal juga. Dia tidur. Kalau dalam Islam, kalau dalam mazhab Islam, di antara ulama yang kefahaman dia rupa orang Arab, malah dia tu boleh dikatakan Syafi'i lah kalau tak tahu. Dan kan dia ni termasuk gulunya Syiah. Ada ulama Islam yang dia ni dari gulunya Syiah, tapi kefahaman dia macam Sunni. Dia menulis kitab-kitab dia berapa, orang Sunni ambil buat mengajar kitab dia. Orang mazhab Sunni ambil buat mengajar kitab dia tulis. Dia orang Syiah. Dia tak lari daripada Syiah dia. Ibarat lagu tu. Jadi sisi ni pasal apa dia tahu? Yaquluna rabbana amanna fakunna ma'asyahidin. Rekrutlah kami bersama orang yang menyakiti. Orang yang menyakiti benar tu. Jadi berarti dia beriman. Bukan tidak beriman. Cuma soal beriman ni pasti boleh buat kah? Kita banyak benda kita yakin, tapi kita tak boleh buat. Banyak. Jadi dia pun dia yakin, tapi tak boleh buat. Pada kata lagi, wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis shalihin. Mengapa kami tidak percaya dan tidak beriman kepada Allah? Betul kami tak percaya tu. Wa ma ja'ana minal haqq. Dan apa kami tak percaya dan tidak beriman kepada kebenaran yang telah kami terima. Wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis shalihin. Dan kami mahu, kami harap, natma'u itu kami nak benar nak, kami berharap benar nak, supaya Tuhan kami masukkan kami bersama orang-orang yang baik-baik, bersama bulunya orang-orang yang soleh. Itu doa. Apa visi nawaruhbana. Pendeta dan juga ulama fiqh dari kalangan orang-orang Nasara. Jadi penuh orang ini minta kepada Allah supaya Allah rekrut dia bersama orang yang baik-baik. Dan dia percaya apa yang diwahyi oleh Allah kepada Nabi. Tinggal lagi dia tak boleh tinggal jagonya dia. Itu je. Waktu yang dia diri itu pasal tak boleh tinggal. Itu masalah. Ya, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jadi pada ayat sebelum itu Allah menceritakan orang Nasara di kalangan padri dia, Rubban dan juga sisi ini cara bersama dia dan juga cara bersama dia
Yang jujur tu orang itu mengalir air mata bila mendengar ayat Quran. Kerana orang itu faham. Dan memang dia tu sudah pun mengakui kebenaran Quran. Tinggal lagi dia masih terikat dengan dunia dan kuat. Dia tinggal tak boleh. Pada ayat 85 orang itu sudah mengaku dia kata amanna bih wa syahad bi anna muslimin. Dia beriman dengan Quran dan takkilah dia ni termasuk bahagian orang Islam juga. Sebab Islam ni bukanlah orang ikut syariat Muhammad bukan. Orang ikut syariat para Nabi itu semuanya Islam. Tinggal lagi Islam tiap syariat itu berbeza dan tidak sempurna. Apabila dibangkit seorang Nabi selepasnya, wajar dia membaharui imannya dengan Nabi yang baru, dengan syariat yang baru. Sebab perubahan alam sudah pun berlaku di mana undang-undang perlu dipindah. Jadi Nabi baru itu dia bawa undang-undang barulah. Jadi dia selain beriman kepada kitab dia beriman pula kepada Tuhan. Maka itulah baik-baiknya. Jadi orang yang berlaku Tuhan kata fa'atabahumullahu bima qalu. Allah akan membalas di atas ucapan dan pengakuan mereka. Allah kata amanna bi wa syahad bi annana muslimin. Dia beriman dan saksilah bahawa kami orang Islam. Dia kata. Jadi berartinya Islam dia tu mengikut syariat Isya dan juga dia ikut syariat Muhammad. Bima qalu akan membalas atas ucapan mereka itu. Apa dia balasan itu? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Balasannya dengan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha. Tempat mereka berada tu tempat mereka yang abadi. Mereka kekal di situ. Kekal tu dengan arti mereka berada di situ buat masa yang lama. Itu dengan makna kekal. Bila kekal itu makna lama-lama tu. Sebab kekal tu ni hanya Allah sahaja. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekal tu ni ialah zat Allah al-jalal wal ikram. Wa dzalika jazaa'ul muhsinin. Demikianlah ganjaran bagi orang-orang yang telah berbuat ihsan, buat baik. Kata Syekhnya, satu golongan daripada orang Nasara telah beriman dengan Quran. Ada sebahagian. Jadi beriman kepada Quran daripada dulu kata saja. Ada di Nasara di dalam dia masuk Islam. Itu tersunyi daripada dulu lagi. Jadi kalau dia berpindah daripada Nasara kepada Islam, pada Quran, maka itu amat wajarlah. Sebab Quran ini kitab yang terakhir, undang-undang yang sesuai dengan zaman akhir. Dan mereka bersama orang-orang Islam pada beberapa periksa. Bukan dia beriman Quran, dan dia pun duduk sekali dengan Islam lah. Sedangkan yang kafir daripada orang Nasara pula, mereka adalah penghuni neraka Jahannam. Ini berbeza.
Allah berfirman, "Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim." Sedangkan orang-orang kafir di kalangan Nasara dan telah mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka. Jadi di kalangan dia itu ada ahli neraka. Habis. Kemudian masuk kepada ayat 87. Allah mengambil beri perhatian kepada orang mukmin. Sebab orang mukmin itu satu masalah juga, dia suka mengharam benda-benda yang Tuhan telah menghalang. Daripada dulu sampai keluar ni lagu sini. Sebab dia suka memberat-berat. Jadi Tuhan kata, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan benda-benda yang elok dan enak. Elok, molek, sedap. Tayyibati ma ahallallahu lakum. Jadi benda tu yang telah pun dihalal oleh Allah kepada kamu. Di sini terbagi dua. Di kalangan ahli ilmu, dia ahli ilmu itu serupa juga dengan orang yang tidak ahli ilmu dari sudut tabiat. Jadi orang ahli ilmu, selain daripada dia mempunyai ilmu, dia mempunyai tabiat semula jadi, jibillah. Ada jibillah yang terhadap. Jadi sebahagian orangnya jibillah dia suka mengharamkan setiap benda yang ada. Dia tengok dia haram sekali. Bila dia berasa haram, dia haram solat. Jadi orang-orang lain yang duduk di bawah pengaruh dia semuanya menerima hukum yang berat lah. Bagaimana yang dia hukum. Jadi dengan sebab tu, orang Islam yang mengikuti ulama-ulama seumpama ini memang amat sempit di dunia ni. Dunia yang lebih luas menjadi sempit bagi dia. Barang dalam dunia ni banyak, tak ada barang bagi. Kalau kita tengok dia lah hadis-hadis, penuh di antara sahabat Nabi lah. Tanya Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, bagaimana kami ni duduk dalam masyarakat orang kafir dia? Masyarakat kafir lah. Kalau ada ayam pun ayam tak melek. Nabi. Kalau daging pun daging banyak. Kalau ada daging lembu pun pisau awak ngiri dia gula ya. Ini ngiri beg pun hati daging pun hati juga. Kalau lagu mana kami nak makan lagu mana? Nabi jawab apa? Nabi jawab, bila mu berada di tempat yang seumpama itu, mu makanlah daging ataupun sembelihan. Kalau dia sembelih, makanlah dia kata. Tapi dia sembelih tu, tapi dia tak bismillah lah. Dia tak bismillah. Kamu bismillah nak makan lah. Waktu nak makan tu bismillah. Jadi waktu bismillah, kita sembelih dia. Dia sembelih tak bismillah. Waktu tu kita makan, kita bismillah. Ganti. Makanlah. Jadi kalau kita tengok itu longgar ni. Kemurahan, kelonggaran yang diberi oleh Islam di dalam hal kehidupan kita bergaul dalam masyarakat. Kita duduk di mana, dalam masyarakat mana, dalam masalah makan tak ada masalah. Cuma kita ialah bahasa ini. Kita berasa apa ni?
Baca tak boleh makan, baca lugam, mana itu buatan kita. Tapi dari sudut hukum tak ada masalah, boleh makan. Kalau tu tak pisah lah dek. Buat ini daging, baik, buat ini daging dulu. Ni tak ada. Itu memang berlaku begitulah dulu-dulu. Di pasang tu, di kaya tu. Orang Melayu tak ada nego. Jadi sini lah nego tapi tak pisah semua. Dia bila dia nego, dia sembelih. Dia sembelih. Ada pun mutu orang Melayu sembelih. Dia jual. Dia bila jual, dia satu dia. Dia ingin. Jadi soal bisa bekas. Ni lomna ni nak ayat lomna. Lomna. Tidak menjadi apa-apa masalah. Sebab Tuhan larangnya jangan makan. Jangan makan. Tak ada satu pun ayat mengatakan kalau tepuh daging dia tu tak boleh makan lah. Atau mungkin kena mandi, kena kamu, kena guling rebu dalam kulit, tak ada. Semua timbul masalah samuk babi ni kan. Waktu ulama ijtihad. Hukum tak ada tu dalam Quran, tak ada dalam hadis, tak ada. Semua dalam Quran adanya hukum jangan makan. Tak bisa tu je. Mana kalau kita pergi? Kita pergi, buat tu dia. Kaji wang dia. Kita tak asal wang dia. Macam dia bukan tadi dia tak kita makan. Ya. Kita kita makan. Ya, kalau kita jual sini, main-main dah makan dia makan. Tapi